اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندينا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Kita masih lagi bicarakan tentang kubur, dan azab kubur itu disebabkan dosa. Kalau orang itu berdosa, nanti diazab di dalam kubur. Walaupun mungkin orang itu masuk dalam syurga, dia dijamin masuk syurga umpamanya, itu selepas ditimbang amal. Tetapi kalau dia masih ada dosa sebelum ditimbang amal, bukankah kubur itu sebelum mahsyar? Lepas mahsyar ada hisab, kemudian ada mizan. Baik. Kemudian mizan itulah nanti akan menentukan orang itu syurga atau neraka. Tetapi sebelum masuk kepada mizan, seseorang mengalami alam barzakh ataupun alam kubur. Kalau dia berdosa, walaupun dia nanti adalah calon syurga, tetap dia diazab di dalam kubur. Sebab itu usahakan supaya kita jangan ada dosa dengan Allah. Boleh kita mohon ampun istighfar dengan 3 syarat. 1, sesal, menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, tinggalkan maksiat, kesalahan yang dilakukan. Berazam jangan buat lagi. Itu agak mudah. Tapi kalau melibatkan manusia, maka tambah lagi 1, mohon ampun pada yang kita buat dosa itu, kita buat fitnah dan sebagainya. Jadi karena itu azab kubur itu sangat menakutkan dan disebabkan oleh dosa. Jadi biar kita keluar daripada dunia ini tanpa berdosa. Untuk yang malam tadi, ada catatan untuk yang kita bicarakan malam tadi, iaitu keadaan mungkar dan nakir disebutkan dalam beberapa hadis, antaranya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, Imam Ahmad, Imam Ibn Majah dan Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat. A'yunuhuma mithlu qudurin nuhas. Mata keduanya, maksud mungkar dan nakir tadi itu, seperti bekas tembaga. Maksudnya besar dan putih. Wa
anyabuhuma mithlu sayasi. Taring keduanya seperti tanduk lembu. Rupanya dia ada taring. Kena? Ay al-baqar, ay quruniha, tanduknya. Wa aswatuhuma mithlu ar-ra'di al-qasif. Suara keduanya seperti petir yang menyambar. Pernah dengar petir? Itu kan kalau dia keluar, terkejut kita dibuatnya. Yang tidur boleh bangun, yang sudah bangun dah terkejut, yang makan mungkin terpelanting makanannya. Sebab kuat sangat petir tadi tu. Suaranya macam petir. Itu berapa jauh langit tu dengan bumi. Ini dalam kubur. Karena itu biar perkara-perkara sebegini menggerunkan untuk kita bersedia menghadapinya dengan ketaatan. Malam ini hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 50. Pukulan di dalam kubur untuk orang yang ingkar dan orang munafik dan orang yang kafir. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, wa ammal munafiqu wal kafir, adapun jenazah orang yang munafik dan orang yang kafir, fayuqalu lahu, lalu ditanyakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apakah yang kamu katakan tentang lelaki ini? Ini kita dah baca belum ni? Sudah ya? Belum? Belum? Ada yang kata sudah, ada belum? Saya rasa belum. Belum, baik. Kalau sudah pun kita baca lagi. Tapi rasanya belum. Anyway, kalau sudah pun tak rugi. Sebab dalam kaedah menyebut idza taqarrara taqarrara, apabila berulang dia jadi kejap. Wa idza taqarrara tahaqqaqa, bila dia jadi kejap maka dia jadi tahqiq. Baik, kita teruskan. Apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Maksud tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, dia pun menjawab, la adri, aku tidak tahu. Boleh dia tak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang patutlah kena adab. Sebab siapa yang memperkenalkan kita tentang Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang perkenalkan kita tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dengan salawat, dengan salat-salat sunat, dengan amal kebaikan hasanat? Kalau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Sebab itu sebahagian ulama bagi faedah. Apa dia? Muhammad Rasulullah. Kan tiga perkataan tu. Muhammad Rasulullah. Dekat cincin Nabi dulu, ketika selepas 7 Hijriyah, baginda mula berdakwah dengan menulis surat kepada orang ajam selain daripada Arab di luar Makkah dan Madinah. Lalu utusan-utusan Nabi mengatakan orang ajam, raja ajam, raja Habasyah, raja Mesir, lain-lain, mereka tak baca surat, termasuk raja Farsi, melainkan ada khatam. Ada khatam. Lalu Nabi pun buat cincin begini, Muhammad Rasulullah. Muhammad dalam kitab Syama'il disebut khilaf ya. Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad bawah, Rasul tengah, Allah atas. Jadi Muhammad Rasulullah. Cincin itulah yang nanti Nabi buat khatam. Untuk cap. Sebab orang raja-raja ajam tak baca surat melainkan yang ada cap. Maksudnya dah ada stempel. Lalu Nabi katakan jangan digunakan cincin yang tertulis itu, sebab nanti mereka keliru siapa sebenarnya yang stempel itu, yang stamp itu. Walaupun sekarang kita pakai cincin tu boleh, sebab tak timbul lagi ilahnya dulu Nabi larang
adalah takut nanti mereka tidak fiqah dengan surat sebab banyak sangat yang ada cincin itu. Baik, di cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad itu isyarat kepada makhluk. Allah. Jadi tengah tu adalah Rasul. Rasul disebut Rasul adalah kerana Nabi membawa risalah ataupun irsal menyambung. Maka Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad yang menyambungkan kita kepada Allah. Itu isyarat. Nabi Muhammad memperkenalkan kita tentang Allah. Nabi Muhammad yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengajar bagaimana cara nak mendekatkan diri pada Allah. Itu antara rahsia kenapa ditulis Muhammad Rasulullah. Jadi baginda yang memperkenalkan. Ini la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang ramai. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan padanya, la daraita wa la talait. Kamu tidak mengetahui dan tidak mengikuti orang yang mengetahui. Memang kamu tidak tahu apa yang berlaku. Wa yudrabu bima tariqa min hadidin mamnu' min as-sarfi, dan dipukul dengan pemukul daripada besi. Min hadid, hadid maksudnya besi. Darbatan, dengan satu pukulan. Ada amalan untuk melembutkan hati orang. Dia ada kaitan dengan al-hadid, besi. Itu tunggu dulu. Kemudian kemungkinan kita akan kongsi malam ni setelah ditutup internet. InsyaAllah kita akan kongsikan. Ingatkan saya, Mak Ajah ingatkan. Kalau saya ijazahkan sekarang begini, takut dia disalahguna orang. Sebab doa ini melibatkan Nabi Daud alaihissalam. Jadi maaf siapa yang lihat kami di rumah secara live, kerana yang melihat ni ramai, dan yang melihat sekarang insya-Allah maunya baik-baik. Tinggal lagi untuk perkara yang maslahah dan lebih baik tidak dapat kami kongsikan. Doanya bagus sekali, cuma saya takut disalahguna. Nanti minta pada siapa yang hadir pada malam cuti ini, kerana hari ini hari cuti. Malam cuti ini nanti siapa yang hadir boleh kongsikan pada yang lain. Baik. Kalau saya ingat, kalau tak ingat, kita sambung malam esok. Setelah dipukul dengan sekali pukulan tadi, fayasihhu sayhatan yasma'uha man yali. Lalu dia meneriak. Yasih, sahah tu dia teriak dengan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada sekitarnya, ghairat thaqalain, kecuali jin dan manusia. Thaqalain ini merujuk kepada jin dan manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan meninggal. Termasuk yang hidup, yang zahir, satu manusia, dua malaikat, tiga syaitan dan iblis. Syaitan satu kumpulan, ketua mereka namanya iblis, ketua mereka lagi namanya ifrit. Itu satu kumpulan. Satu kumpulan yang lain adalah jin. Yang disebut thaqalain adalah manusia dan jin, bukan manusia dan syaitan. Tidak. Syaitan, iblis, ifrit itu satu kumpulan. Kalau jin kumpulan yang lain. Sebab itu nanti ditimbang amal jin dan manusia, thaqalain. Adapun iblis, adapun syaitan, ketua mereka iblis, dan ketua iblis lagi adalah ifrit, itu terus masuk dalam neraka. Itu tak ditimbang amalan. Karena itu disebut al-thaqalain. Thaqalain itu adalah manusia dan
J. Naam. Kuatnya teriakan mereka itu tidak didengar oleh kedua ini. Kalau dua makhluk ini mendengar, pasti akan pingsan. Bismillah. Hadis yang lain dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan yuqalu lil kafir, ditanyakan kepada orang kafir dalam kubur ni, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fayaqul, dia menjawab, la adri, aku tak tahu. Fahuwa tilka sa'a asammu a'ma abkam, dia pada ketika itu dalam keadaan pekak, buta dan bisu. Pekak bermaksud pekak daripada hidayah, bisu buta daripada melihat kebenaran, bisu daripada boleh memperkatakan sesuatu yang benar dan tahqiq. Fayadribuhu bimirzabah, lalu dia malaikat memukulnya dengan tongkat besi. Lau duriba biha jabalun sara turaba. La ilaha illallah. Kalau dipukul gunung dengannya, dengan tongkat tadi, gunung dipukul, ia akan menjadi tanah, habis pecah habis sekali. Masya-Allah. Fa yasma'uha kullu syai'in ghairu thaqalain, ia bunyi pukulan tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Nah, baik. Sekarang kita lihat, ini namanya apa ni? Ini namanya azab. Namanya azab. Kalau fitnah tu apa? Ujian, soalan. Baik, kita lihat tentang soalan. Hadis yang ke-27, pertanyaan dalam kubur tu namanya fitnah. Untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Kenikmatan dan kesengsaraan dalam kubur. Kubur diluaskan atau disempitkan, dan amal yang diserupakan menjadi lelaki yang tampan atau hodoh. Hadisnya agak panjang. Daripada Sayyidina Al-Bara' ibn Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya panjang ini di tengah-tengah. Fayatihi malakan, lalu dua malaikat datang padanya, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, lalu keduanya menundukkannya, maksud menjadikan dia duduk. Tadi kan berbaring, ini duduk. Fayaqulani lahu, keduanya pun bertanya padanya, man rabbuk, dia asalnya man rabbuka, asalnya man rabbuka. Tetapi kita belajar tajwid, apabila nun mati berjumpa dengan ra, itu jadi idgham ma'a ke bila ke ghair, bila gunnah, atau nama lain bi ghairil gunnah. Ghair maksudnya tidak ataupun bila. Kalau yauman, ya waw mim nun, itu bi gunnah atau ma'al gunnah. Sebab itu dibaca mar rabbuka. Kalau nak baca hadis man rabbuka pun tak mengapa, tapi kita biasa dengan tajwid man rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Siapa Rabb? Rabb di sini menunjukkan Rabb, iaitu Tuhan. Situlah dia tauhid rububiyah, bukan yang tiga serangkai itu, bukan. Nah, ini Rabb, ini adalah Tuhan yang memelihara, yang mentadbir, itu namanya Rabb. Allah sebagai Rabb, kerana Allah yang mentadbir, maka layaklah Allah disembah, ilah ataupun ma'luh ataupun ma'bud. Nah, kenapa? Sebab Allah punyai rububiyah. Sebab itu Allah disembah, diibadahkan. Kenapa Allah diibadahkan? Kerana Allah punyai rububiyah. Bila Allah ada rububiyah, maka layak disembah. Nah, dua ni bukan ada perpisahan, tidak. Nah, Rabb dengan ilah itu tidak ada perpisahan, cuma dari segi bahasa sahaja, istilahnya sama sahaja keduanya.
Lalu mayat menjawab, fayaqul, dia mayat pun menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu kedua-duanya pun bertanya, ma dinuk, apa agamamu? Ini orang kata soalan dah bocor ni, tapi belum tentu boleh jawab bagi orang yang dah tahu kebocoran itu. Tapi ada orang yang tak tahu pun soalan ni bocor, tetapi amalnya bagus, boleh dijawab. Nah, ini bukan dihafal-hafal ni. Hafal takut nanti ditanya, saya nak jawab macam tu. Ya, boleh. Tapi belum tentu dapat jawab kerana melihat amalan masing-masing. Nah, ini fitnah sangat ni. Lulus ujian ini, insya-Allah yang lain jadi elok. Fayaqul, dia menjawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kedua-duanya pun bertanya lagi, apa pertanyaan ini? Ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah lelaki ini yang telah diutuskan kepada kamu? Itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dijawab. Nah, baginda adalah pesuruh Allah. Mudah-mudahan kita dapat jawab selancar sebegini. Allahumma amin. Fayaqulani lahu, kedua-duanya lalu bertanya lagi, tak habis tanya ni, banyak lagi soalan. Wa ma ilmuk, apakah menjadikan kamu tahu? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah Al-Quran, lalu aku beriman dengannya dan membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama, lalu ada penyeru daripada langit menyeru, an qad sadaqa abadi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Masya Allah. Kata penyeru tadi, sesungguhnya hamba-Ku telah berkata benar, lalu berilah hamparan daripada syurga padanya. Hamparan ni maksudnya tempat tidur. Tempat tidur dia dari syurga. Dan pakaikanlah kepadanya pakaian daripada syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah sebuah pintu ke syurga untuknya, sebab masuk syurga banyak pintu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam menyebutkan, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Masya-Allah. Lalu datanglah bau dan wangian syurga padanya. Bau syurga berapa tahun sebelum nak sampai? 500 tahun. Nak tunjuknya 500 tahun. Ada yang daripada Kelana Jaya tak malam ni? Ada. Ada daripada Gombak tak? Katalah ada. Ada daripada PJ. Ni yang duduk depan ni. Boleh tahan jauh PJ ke sini, ni boleh tahan. Tapi tak sampai berapa minit. Tadi agak okey, alhamdulillah. 30 minit lah lebih kurang tadi. Tak, 40 minit. Lebih kurang 40 minit. Bau syurga, 500 tahun perjalanan nak sampai dah bau syurga dah. Ini dalam kubur ni macam mana baunya ni? Sebab itu kalau pakai minyak wangi, apa doanya? Mana minyak wangi tadi? Allah, lupa lagi. Minyak wangi lelaki, katalah ni minyak wangi. Minyak wangi orang lelaki, warnanya terang ataupun ringan, nipis tapi baunya kuat. Minyak wangi ma'ajah, dia warna kuat tapi baunya kurang. Semula jangan terbalik ni. Orang lelaki minyak wangi biar warna tak kuat tapi bau kuat. Yang muslimat minyak wangi biar kuat warna tapi baunya tak kuat sangat. Takut jadi fitnah pada orang lain.
Maksud saya begini, kalau orang bagi minyak wangi, kita biasa buat begini kan, daripada malam ni tukar, buat macam ni. Ya, you are cordially welcome. Buat banyak-banyak sikit. Itu maksudnya. Tak kat sini, kenapa? Apabila buat macam ni, katalah minyak wangi tu, minyak wangi oud ke, yang hitam, yang tebal kan, boleh dibuat gini, dinipiskan. Baru kita letak di serban, tak janggut, tak kat sini semua. Kalau dia tak dinipiskan, lagi kat sini semua, Masya Allah, habis hitam kat sini. Lagi kena tanya isteri kat rumah, pasal pengaji pakai baju putih. Ini hikmah dia. Yang kedua, kalau kita letak kat sini, nanti kita sujud, minyak wangi tu terkena juga tempat sujud, wangi juga tempat tu. Salam dengan orang, gitu juga. Itu hikmah dia. Jadi kita gini. Yang penting bila pakai minyak wangi tadi, doanya Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Aish. Sebab itu Nabi kadang-kadang Nabi panggil Sayyidatina Aisyah ya Aish, ya Aish, ataupun ya Aish. Itu panggilan manja pada Sayyidatina Aisyah. Kadang-kadang ya Humaira, wahai pipi yang kemerahan, sebab beliau masih gadis lagi dan pipinya merah-merah. Tapi merah asli ni bukan merah bubuh ya. Merah bubuh tu lain, cat-cat tu lain. Ini memang asli. Ya Aish, wahai yang memberikan kehidupan. Begitu. Bila kita pakai minyak wangi, tafaul. Tafaul maksudnya ingat, ya Allah, ambil berkat seperti mana minyak wangi ni wangi, maka jadilah saya dapat hidup nanti di tempat yang wangi. Kat mana tempat wangi tu? Syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Allahumma amin. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Lalu diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Ada dua riwayat yang kita baca malam tadi dan sebelumnya, 70 hasta. Ini 70 hasta. Hadis ini lebih jauh lagi. Apa maksud sejauh mata memandang? Kalaulah di sini tidak ada dinding, kita berdiri kat sini sejauh mata memandang, bermakna lebih daripada 70 hasta lagi. Ada dua riwayat. Kalau 70 hasta pun dah sedap dah, sebab luas. Ini kan pula sejauh mata memandang. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda pun bersabda, wa ya'tihi rajulun hasunal wajhi. Kemudian datang seorang lelaki yang berwajah tampan, kacak. Lelaki ni kacak sangat, mukanya kacak. Wa hasunal thiyab, berpakaian kemas. Tayyibur rih, beraroma wangi datang daripadanya, dia pakai minyak wangi. Fayaqul, kata lelaki tadi ini, abashir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan apa yang menyukakan kamu. Maknanya tadi tak tahu siapa dia mai ni. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang telah kamu dijanjikan kebaikan padanya. Fayaqulu lahu man ant, mayat tadi pun tanya, hang siapa? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajah kamu adalah wajah yang membawa kebaikan. Bermaksud apa ni? Bermaksud ada orang yang boleh tengok wajah seseorang, dia perhati tengok, oh ini wajah orang yang baik. Tengok-tengok tak subuh lagi ni. Tengok-tengok ada satu cerita cerita tengok wajah orang ni. Tapi ini Allah bagi kelebihan pada seseorang. Antaranya sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Salam. Beliau ketika Nabi hadir ke bumi Madinah,
Nabi lihat ramai betul orang berkerumun di border Madinah. Beliau pun tanya, tunggu apa? Tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Salam pun join sekali. Ketika itu memang dilihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Salam, awwalu ma sami'tuhu qal, pertama sekali yang saya dengar Nabi sebut, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan bagilah makan, wa silul arham, sambungkan tali silaturrahim, kekeluargaan, wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam ketika orang lain tidur. Kalau kamu buat 4 ni, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan salam sejahtera. 4 perkara itu. Lalu diperhatikan wajahnya, wajah baginda dilihat oleh Abdullah bin Salam. Lalu kata beliau, aku melihat wajah baginda laisa wajah kadhibin, bukan wajah orang yang dusta, penipu. Maksudnya apa ni? Memang ada orang yang Allah bagi kelebihan, dia perhati tengok wajah kita, dia tahu kita jenis apa. Orang lagu ni jaga-jaga orang lagu ni. Nah, karena itu malam ni kita ijazahkan satu amalan. Amalan yang diajar oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Habashi. Boleh tulis namanya supaya tahu amalan tu datang daripada siapa. Al-Imam Abdullah Al-Imam Al-Habib Al-Habashi, nah, iaitu yang menulis kitab Sumtud Durah. Ijazah beliau ialah kalau kita nak pergi jumpa orang salih ataupun para awliya, baca amalan ini 3 kali. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Maaf saya tak dapat nak tulis, nah. Allahumma asturna, ya Allah, tutupkanlah kami, bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang indah. Boleh nak? Tuan-tuan ikut saya. Beliau katakan baca 3 kali kalau kita nak jumpa orang soleh ataupun jumpa para awliya. Takut nanti terbuka hijab pada mereka, dilihat keaiban kita. Nah? Baik, tuan-tuan ikut saya. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Sekali lagi, yang di rumah pun ikut juga. Nah? Allahumma asturna bisitrikal jamil. Baik, baca 3 kali. Itu nah. Allahumma asturna, ya Allah, tutupkanlah kami, bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang indah, supaya tidak jelas nampak sangatlah zahir keaiban kita tu. Itu ya. Baik. Kemudian Imam Malik bin Anas, antara yang Allah bagi kelebihan boleh melihat wajah seseorang, itu maksudnya karamah ataupun pengalaman. Sekali ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, lalu kata Imam Malik, ya ghulam, wahai budak. Ketika itu umur 13-14 tahun Imam Syafi'i belajar dengan beliau. Ya ghulam, wahai budak. Sebab Imam Syafi'i, Masya Allah, hafaz Quran ketika umur 7 tahun, darjah 1, beliau dah hafal dah. Kita berapa umur sekarang? Jangan sebut. Ustaz paling kurang Yasin, alhamdulillah tu. Paling kurang Yasin kita hafal, Tabarak kita hafal, Fatihah jangan tak hafal. Beliau umur 7 tahun dah hafaz Quran, Imam Syafi'i. Umur 15 tahun baru tingkatan apa? 3. Guru beliau dah izinkan beliau untuk berfatwa. Saya sampai sekarang umur 40 lebih tahun tak berani fatwa sebab tak ada ilmu. Imam Syafi'i umur 15 tahun dah boleh berfatwa, alimnya beliau. Perjalanan daripada Makkah pergi ke Al-Madinah ketika itu 8 ataupun 9 hari naik unta, lebih kurang. Beliau khatam kitab Muwatta' Imam Malik 7,000 hadis.
itu dalam masa perjalanan tu khatam. Sampai Imam Malik ketika mengajar, Imam Malik mengajar cara imla. Imla maksud Imam Malik sebut, tulis, sebut, tulis, sebut, tulis. Imam Syafi'i ketika Imam Malik suruh baca hadis, beliau kata, guru saya baca daripada hafazan ke? Lalu beliau pun baca hadis 70,000 hadis tu sanadnya dengan matan daripada mula sampai akhir, satu huruf pun tak jatuh. Kuatnya hafazan Imam Asy-Syafi'i. Lalu Imam Malik perhati tengok muka, ya ghulam, wahai anak, inni ra'aitu nuran fi wajhik, saya tengok ada nur di wajahmu, fala tudfi'hu bil ma'siyah, jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Sebab itu orang tu walaupun mukanya cerah, kalau banyak dosa gelap. Orang itu walaupun mukanya gelap, tapi kalau bersinar ruhnya, batinnya, dia tak lakukan maksiat, usaha untuk sentiasa zikir, bercahaya mukanya. Tapi ini cuma dapat dilihat oleh orang yang dapat melihat. Itu nah. Satu lagi kisah sebelum kita sambung hadis yang orang Allah bagi kelebihan boleh melihat orang. Saya sebenarnya segan nak sebut cerita ni, tapi sebut jugalah. Ada dua kisah lagi. Yang pertama, Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi bukan yang menulis Al-Muwafaqat dengan Al-I'tisam tu lain. Ni Imam Asy-Syatibi yang qiraah, ilmu qiraah. Imam Qalun, Hamzah, Imam Asy-Syatibi, beliau buta. Ketika beliau mengajar akan dipimpin masuk dalam dewan. Dan selalunya anak murid yang paling awal di depan akan membaca. Sebab membaca itu satu kemuliaan. Sebab tu mereka duduk dekat sekali dengan guru, sebab paling dekat dengan guru, tambah disuruh baca. Orang zaman sekarang terbalik. Satu, dia takut baca, takut silap baris. Yang kedua, dia takut dengan guru. Mungkin guru, maklum sajalah, guru-guru yang Allah beri kelebihan. Tapi beliau ni buta. Orang itulah yang selalu baca. Sekali peristiwa, ketika guru datang buta, lalu Imam Asy-Syatibi mengatakan, walladhi ya'ti thaniyan falyaqra, hak mai yang kedua tu baca. Walau dia ada kat depan tu, banyak tahun dialah yang baca. Lagu mana tak tahu hari tu, Tok Guru dia kata, walladhi ya'ti thaniyan falyaqra, hak mai nombor 2 dia baca. Siapa tahu kenapa? Yang tahunya dia. Hak duduk mula-mula tadi. Maaf cerita ni ya. Sementara nak tunggu Tok Guru mai, dia memang selalu duduk depan. Maaf ya, dia mimpi. Dia tidur, sementara nak tunggu guru mai ni, dia tidur kat rumah lah. Maaf ya, dia mimpi basah. Bila mimpi basah, ya Allah, ni masa Tok Guru mai dah ni. Maka dia tak mau lambat, dia pun pi duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan berjunub. Tok Guru tu tiba-tiba hari itu pula, ada hari lain tak ada. Hari itu guru kata, hak mai nombor 2 baca. Dia dok seorang tahu, Allah, Tok Guru tahu mai mana tak tahu. Dia, maaf ya, tak mandi junub lagi. Dia berjunub, tak mandi lagi hadas. Sama kisah yang berlaku pada seorang wali Allah di Yaman, Al-Habib Allahumma salli ala Muhammad. Al-Habib Hasan ibn Abdullah ibn Umar Asy-Syatibi. Beliau abang kepada Al-Habib Abdullah. Beliau abang kepada Al-Habib Salim ibn Abdullah ibn Umar Asy-Syatibi. Beliau ini kisah ini diceritakan mengajar anak murid. Tapi ada seorang anak murid tu ada detect kesalahan beliau, tak disengajakan, tapi ditegur dalam majlis. Anak murid tadi tegur dalam majlis. Sepatutnya jangan tegur dalam majlis, walaupun salah sekalipun, guru kita kan. Dia pun tegur, Masya Allah. Tok Guru dia pun tengok dia.
Saya tengok kursi ni, tak tengok orang. Kalau tengok orang dia jadi lain. Bila guru tu tengok anak murid tadi, Masya Allah, bagus kamu, tapi kamu sendiri pun belum mandi hadas. Tengok, dia seolah-olah membuka keaiban gurunya di hadapan orang. Maka sebagai pengajaran, bukan nak memalukan, sebagai pengajaran, walhal tegur tadi lepas majlis pun tak apa, slow-slow. Ini kan seolah-olah merendahkan guru. Maka guru kata, bagus kamu, tapi kamu sendiri pun tak mandi hadas lagi. Siapa lebih malu? Masya Allah. Tuan-tuan dengan saya jangan risau. Itu saya tengok kursi tadi tu. Nah, itu Allah bagi kelebihan orang yang boleh lihat ni sama, Masya Allah. Apa ni yang kita sebutkan tadi tu, Masya Allah. Aku melihat wajah kamu tadi tu, fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajah kamu adalah wajah orang yang bawa kepada kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih. Lalu yang lelaki tadi tu adalah, aku adalah amalmu yang salih. Allah rupakan dia dalam bentuk manusia supaya lebih yakin. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Tuhanku, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Maksud, cepat-cepatkan hari kiamat sehingga aku dapat kembali pada isteriku dan hartaku. Nah, maksud nak kembali pada isteri yang tercinta dan hartanya, maksud apa yang nanti diberikan Allah dalam syurga. Ini untuk orang yang baik. Untuk orang yang tidak baik, itu sebaliknya. Apa dia? Wa ya'tihi malakani. Lalu datang kedua malaikat. Fayujlisanihi, lalu menudukkannya. Fayaqulani lahu man rabbuk. Keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Dengan kasar. Fayaqul, maka dia menjawab, la adri, aku tak tahu. Fayaqulani lahu, keduanya pun bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Lalu dia menjawab, aku tak tahu. La adri. Fayaqulani lahu, keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah lelaki ini yang telah diutus kepadamu? Fayaqul tu je dia boleh jawab, la adri, aku tak tahu. Fayunadi munadi minas sama, lalu ada penyeru daripada langit mengatakan, an kadzaba, dia telah berdusta. Fa afrishu lahu minan nar, berilah hamparan tidurnya daripada neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah sebuah pintu ke neraka untuknya. Fayatihi min harriha wa samumiha, lalu datanglah panas dan asap neraka. Kita kalau kena haze, kalau kena debu pun ini dah. Kalau orang yang sanitize tu, asap tu, kalau yang nyamuk-nyamuk tu kan, dulu saya pernah jumpa dengan kawan, lari somprot. Saya pun somprot apa? Rupanya orang bagi tu punya, somprot. Naam. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Lalu disempitkan baginya di dalam kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya berselerak. Dia asalnya begini. Tulang rusuk tu dia rapat lagu ni. Dia istilah berselerak tu dia gini. Bukan berselerak pecah. Dia rapat jadi lagi pecah. Tu maksud. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajah. Seorang lelaki yang berwajah buruk. Qabihul thiyab. Pakaiannya pun buruk. Muntinur rih, baunya bau yang bau sangat bangkai asalnya tu, sangat busuk. Fayaqul, lalu dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uka, terimalah dengan apa yang menyusahkan kamu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang kamu telah dijanjikan keburukan. Fayaqul man ant, lalu dia bertanya, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyara, dan wajah kamu wajah yang bawa keburukan. Fayaqul, lelaki tadi menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang buruk. Fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah,
Lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, jangan tegakkan hari kiamat. Tak mahu dia, takut sebab dia tahu itu tanda yang tidak baik, dia akan disiksa. Seterusnya kita baca himpitan kubur, baca hadis sahaja sebab malam tadi kita dah syarah ini daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul arash wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaika laqad dhamma dhammatan thumma furja anhu. Orang ini Sa'ad bin Mu'adz yang aras bergoncang kerananya, dan pintu-pintu langit dibuka untuknya serta 70,000 malaikat menyaksikannya. Maksudnya hebat orang ini. Pun begitu, sesungguhnya dia dihimpit dengan himpitan kubur, kemudian dia dilepaskan. Saya dah baca hadis ni malam tadi, kita lalu saja ya. Hadis ni pun kita dah baca malam tadi. Hadis ni pun kita dah baca malam tadi. 6. Ini pun sudah kita baca malam tadi. Maksudnya himpitan kubur juga kena pada budak-budak. Imamul Muzani pun sudah saya sebut malam tadi, anak murid pada Imam Asy-Syafi'i, demikian Imam Ramli, demikian Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Abi Mulaikah pun saya dah baca, dan Imam Al-Munawi. Mari kita lihat apa antara adab-adab kubur. Ni tak ada dalam kitab nah. Ini syarah. Antara adab kubur diperlihatkan neraka Jahannam. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka orang kafir dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan orang yang bermaksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini hadis ni kita dah baca dah, kita ulang balik. Kita baca yang Melayu sahaja. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu meninggal dunia, akan dibentangkan tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang, ditunjuk. Jika dia termasuk calon penghuni syurga, maka dia daripada penghuni syurga. Jika dia termasuk calon penghuni neraka, maka dia daripada penghuni neraka. Lalu dikatakan padanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumil qiyamah. Inilah tempat tinggal kamu sehingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Kalaulah tempat kita tadi tu selesa, sejauh mata memandang, bau pun harum, warna kehijau-hijauan kita baca malam tadi, nah dengan keselesaan, tak ada apa. Ya, seronok. Ini kalau sempit, nah kalau gelap dengan azab lagi, itu sangat memenatkan. Dipukul dengan pemukul besi, sudah kita bacakan tadi. Disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilang, dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Tadi kita baca nah. Yang ini mulutnya dirobek-robek, dimasukkan ke dalam tempayan yang dibakar, namanya tanur. Dipecah kepalanya di atas batu. Ada yang disiksa dalam sungai darah. Ketika hendak keluar daripada sungai darah tersebut, dilempar dengan batu pada mulutnya. Daripada Sayyidina Jundub bin Samurah yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril dan Mikail, fa akhbirani amma ra'ait, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang telah aku lihat. Qala na'am, keduanya mengatakan ya. Amma alladhi ra'aitahu, adapun orang yang kamu lihat, apa itu? Yushaqqu shiqduhu fakadzabun yuhaddithu bil kadbah, orang yang dirobek mulutnya, dia adalah pembohong. Dia bercakap dengan bohong, lalu kebohongan itu diambil daripadanya sampai tersebar luas. Ini zaman kita sekarang dah ni. Dengan kemajuan teknologi, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan WhatsApp. Fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Lalu kebohongan itu diambil daripadanya sampai tersebar luas. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, lalu dia disiksa dengan siksaan tersebut sehingga hari kiamat. Walladhi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Quran. Adapun orang yang kau lihat dia pecah kepalanya tu, dia adalah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran padanya. Fanama anhu bil lail wa lam ya'mal bihi bin nahar yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Orang tadi tidur pada waktu malam, maksud
dia tidak bangun untuk solat malam, padahal dia bagus Qurannya, dan tidak mengamalkannya pada waktu siang, sedangkan dia tahu ajarannya itu, dia disiksa dengan siksaan itu sehingga hari kiamat. Walladzi ra'aitahu fi Thaqaf fahumuz zunah. Adapun orang yang kau lihat, orang yang disiksa dalam tempayan tanur tadi tu, tanur ni macam tandoori itulah, tandoori itu kan, tempayan tu, atas ditutup, dibakar dalam tu namanya tanur. Disiksa dalam tempayan tadi tu, orang ini adalah orang penzina, maksud orang yang suka berzina. Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, mereka adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Ada riwayat yang menyebut yang dalam kubur itu salah satu adabnya dipatuk ular-ular yang besar dan ganas. Nah, walaupun hadis ini tak kuat untuk kita takut dan ada rasa targhib wa tarhib. Nah, ini untuk tarhib daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza ana bi nisa'in tanhashu thadyahunnal hayat. Tiba-tiba aku melihat perempuan-perempuan, yang payudaranya dipatuk oleh ular-ular yang ganas. Faqultu, aku bertanya, Nabi bertanya, ma balu haula, kenapa mereka tu? Faqala, lalu dia malaikat menjawab, allawati yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka lah perempuan-perempuan yang tidak mahu menyusukan anak-anak mereka tanpa sebab yang dibenarkan. Syarat ni jaga untuk ibu ni lah, untuk Kak Ajah adik-adik, untuk ibu-ibu ini jaga. Ada hak anak-anak tu. Mereka tak nak susukan, mungkin mereka tak suka ataupun marah-marah ataupun sebab-sebab yang tertentu, kesian mereka dalam keadaan haus dan dahaga. Itu banyak lagi, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung malam esok untuk hadis yang seterusnya insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.